Terima kasih Datuk Seri Pengerusi Yang Budiman. Saya bangun untuk membahas di peringkat jawatan kuasa Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Saya bangkitkan 7 perkara. Yang pertama tentang Kod 040100, Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan. Baru-baru ini United Nations Conference of Trade and Development telah pun mengemukakan laporan terkini ASEAN Investment Report tahun 2021. Antara top 10 investors in ASEAN, US number 1, Singapore number 2, Hong Kong number 3, Japan number 4, China number 5, Korea number 6, Thailand number 7, Canada number 8, number 9, Switzerland, number 10, Netherlands. Malaysia jauh ketinggalan. Kedua, FDI inflow to Malaysia. Singapore, number 1, 90.6 billion. Indonesia, number 2, 18.6 billion US dollars. Number 3, Vietnam, 15.8 billion US dollars. Keempat, Filipina, 6.5 billion US dollars. Dengan kata lain, Malaysia sekarang ini kedudukan jauh merosok. Dulu kita hanya kalah kepada Singapura. Sekarang ini kita jauh ketinggalan. Singapura, Indonesia, Vietnam, Filipina sudah mendahului kita. Mengikut United Nations Conference of Trade and Development Report, jumlah pelaburan asing yang masuk ke ASEAN tahun lepas adalah 137 bilion US dollars. Tapi yang masuk ke Malaysia hanya Menteri yang bijaksana ada sini. Terima kasih. 2.55% saja. 2.55% FDI yang masuk ASEAN, tapi hanya 2.55% masuk Malaysia. Perkara kedua tentang perancangan strategik pelaburan berimpak tinggi. Saya nak tanya kepada Menteri, kita selalu nak katakan ada pelaburan yang terpilih berimpak tinggi. Tapi kita lihat, apabila kementerian berikan pioneer status kepada industri-industri. Saya bagi contoh, Alliance Steel di Pahang. Okay? Mereka tidak bayar apa-apa cukai kepada kita, bahan mental pun import dari negara lain. Akhirnya, apa yang kita dapat? Sisa daripada perindustrian. Kedua, Lynas. Sama juga, yang kita dapat sisa beraktif tinggi, tapi cukai 1 sen pun tak ada. Okay? CSR pun tak nampak. Perkara ketiga, projek berimpak tinggi di bawah kod 00525. Jumlahnya 1.77 bilion ringgit. Saya nak tanya kepada Menteri yang bijaksana, apakah projek-projek berimpak tinggi ini sampai menelan belanja hampir 2 bilion ringgit? Apakah dia betul-betul membawa manfaat kepada rakyat dan negara? Perkara yang keempat adalah menaik taraf dan memperbaiki infrastruktur asas kawasan perindustrian. Peruntukannya 323 juta, tapi tahun depan hanya 15 juta. Untuk maklumat yang berhormat Menteri, kebanyakan kawasan perindustrian kita memang berada di keadaan yang daif. Jalan tidak ditulap, ada yang sehingga lebih 5 tahun. Saya menjemput yang berhormat lawat bersama saya pergi kawasan perindustrian Bemban, kawasan perindustrian Jelapang. Tengok dengan mata sendiri betapa daifnya keadaan infrastruktur yang ada di kawasan perindustrian tersebut. Perkara yang kelima, merangka plan induk produktiviti nasional, dan juga amalan baik pelaburan. Merangka plan sahaja, jumlah yang peruntukan 45.5 juta. Untuk amalan baik peraturan good regulation practice 30 juta. Dua perkara ini 75 juta ringgit. Adakah bolehkah berikan kita perincian bagaimana kementerian nak rangka satu plan saja 45 million ringgit. Bagi saya mahal lah, cukup mahal. Saya tahu barang naik tapi tak sampai tahap itu kan. Yang perkara keenam iaitu aero angkasa. Di mana jumlahnya diperuntukkan di bawah kod 99000, satu jumlah cukup besar, 1.1 bilion ringgit diperuntukkan untuk industri aero angkasa. Saya nak tanya kepada Menteri, kita dulu hantar angkasawan pergi ke angkasa lepas. Apakah hasil kajian? Apakah sebenarnya pendapat saintifik yang boleh membawa kemajuan kepada negara kita? Ataupun hanya ia dijadikan sebagai satu propaganda politik untuk menggait atau nama saja, tapi akhirnya indah khabar dari rupa. Jangan kita ada sikap angkat bakul masuk sendiri. Nah, perkara yang ketujuh yang saya ingin bangkitkan adalah tentang program daya saing negara, 21 juta ringgit. Competitiveness sangat penting.
Saya berasa besar hati apabila saya lihat buku bajet ini, kementerian telah pun sasarkan Malaysia needs to be in the top 10 of the world ranking of doing business. Saya nak dengar daripada menteri apakah strategi langkah supaya Malaysia menjadi destinasi pelaburan utama semula. We have to restore the glory of the nation. Dengan izin. Sekian, terima kasih.